أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه غر الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin kaum muslimin yang dikasihi sekalian, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah yang telah mengizinkan kepada kita untuk solat berjamaah di masjid. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memasukkan kita ke dalam satu bulan yang paling baik daripada 12 bulan yang ada. Dan Allah telah memasukkan kita dan menyampaikan kita dengan kehendaknya ke dalam satu bulan yang di dalamnya setiap malam akan ada mereka yang dilepaskan daripada api neraka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesyukuran di atas segala pemberian Allah yang telah mengurniakan kepada kita untuk berpuasa dan membaca Al-Quran pada siangnya dan melakukan qiyam pada malamnya. Maka dengan kesyukuran itulah tuan-tuan, kita disampaikan Allah di dalam bulan ini yang penuh dengan kebaikan dan keberkatan. Beruntunglah mereka yang mengambil kesempatan dan peluang ini untuk melakukan kebaikan, dan rugilah dengan sebesar-besar kerugian mereka yang membiarkan perjalanan bulan ini tanpa diisi dengan kebaikan, amalan soleh, sedekah, infak, qiyam, siyam dan berpuasa. Maka hadirin yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini suka untuk saya mengulang kaji buat kita semua beberapa sunnah-sunnah dan amalan-amalan yang boleh kita jadualkan di dalam bulan Ramadan. Semoga Ramadan yang masih kita lalui di peringkat permulaan ini banyak perkara yang boleh kita perbaiki dan kita elokkan. Pertama sekali, dalam bulan Ramadan amat digalakkan dan disuruh kepada kita semua, kalau boleh lah tuan-tuan, kalau boleh, adjust bagi boleh juga, jangan sampai tinggal sahur. Walaupun kuat macam Jilatib tuan-tuan, sehat bukan main. Dia kata, ustaz saya kalau tak sahur pun tahan je sampai malam. Walaupun kuat, walaupun sehat, walaupun tahan, ambil juga sahur. Sahur tu makan juga. Walaupun sekadar seteguk air atau sebiji kurma atau sesuap nasi, tak kisah, yang penting ada makan. Dan kiraan sahur itu beberapa minit sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh, 40 minit sebelum subuh. Jangan sahur pukul 2 pagi tuan-tuan. Tak, sebelum daripada subuh, waktu tu sahur. Kenapa sahur kena ambil? Kerana Nabi SAW menyebut di dalam hadis, kata baginda, tasahharu
fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah, sesungguhnya dalam mengambil makan sahur itu ada berkat. Ambil walaupun sikit berkat. Tahan tak tahan cerita lain. Dia kata, ustaz saya ni kalau sahur makin lapar pula siang hari. Itu cerita lain. Yang sekarang ni masuk je waktu sahur, ambil makan sahur. Kerana bersahur itu ada berkat. Satu. Dua. Itu yang pertama. Yang kedua, sahur itu adalah sesuatu yang menyalahi perbuatan ahli kitab. Orang ahli kitab kalau mereka nak puasa, mereka tak ada sahur. Maka orang Islam ketika berpuasa menyalahi perbuatan ahli kitab dengan bersahur. Kalau dah bangun sahur, dah ni yang kedua pula. Kalau dah bangun sahur, dah makan dah sesuap nasi, dah minum air seteguk dah, niat puasa. Setelah niat itu perbanyakkan istighfar sampai nak masuk waktu subuh. Kenapa kena banyakkan istighfar sebelum masuk waktu subuh? Kerana orang yang beristighfar pada waktu sahur dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Istighfar pada waktu biasa. Istighfar pada waktu sahur itu special. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, kalau tak silap ayat ke-16. Allah Ta'ala berfirman, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Allah sebut sahur istighfar. Jadi kalau boleh tuan-tuan, nyambil dari istighfar. Nak tunggu subuh, banyakkan istighfar. Bukan istighfar hanya untuk kita je. Kita boleh istighfar untuk kedua ibu bapa kita, kepada anak-anak kita, zuriat kita, guru-guru kita, ustaz yang ingatkan kita. Boleh. Allahumma ghafirli dhunubi wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat. Boleh, tuan-tuan. Doakan. Macam imam kita tadi doa, tadi imam sebenarnya subuh tadi. Imam doa pun tuan, imamnya pun ada tahu. Imam sebut Allahumma ghafir ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkan umat Nabi Muhammad. Lepas tu dibaca Allahumma arham ummata Muhammad. Ya Allah, rahmati umat Nabi Muhammad. Lepas tu dibaca Allahumma astur ummata Muhammad. Ya Allah, tutupkan segala keaiban umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dibaca Allahumma aslih ummata Muhammadin SAW. Ya Allah, baikilah keadaan umat Nabi Muhammad SAW. Mendoakan orang lain adalah satu kebaikan buat kita. Yang ketiga, ingatkan juga pada waktu sahur. Ada juga orang Melayu kita, kalau sahur, dia anggap waktu sahur ni boleh makan sampai habis azan. Yang itu salah. Sampai habis azan boleh makan, itu salah. Masih ada tuan-tuan, pemikiran tu masih ada. Kalau anak dia tengah makan, cucu dia tengah makan, dia pun tengah minum, dia kata azan. Cepat minum. Dia pun minum. Azan tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum. Cepat sebelum habis. Sebelum la ilaha illallah, dia masih terus makan. Yang ayam tu ayam goreng, cepat ambil. Telan. Sampai Allah la ilaha illallah, baru dikahal dah berhenti, dah habis azan dah. Salah tuan-tuan, itu salah besar, bukan salah kecil. Tak boleh makan bermula azan, bukan habis azan. Tuan-tuan, ni bukan cerita dongeng tau. Memang ada dalam masyarakat yang faham macam tu. Maknanya mula puasa lepas habis azan subuh. Tak. Mula puasa bila masuk waktu. Masuk je waktu, mula puasa. Jadi tuan-tuan, yang fikir cara macam ni, yang fikir ni habis azan baru tak boleh makan, batal puasanya. Allahu Akbar, masih minum air teh susu lagi. Hayya 'alas salah tu, dia masih makan kulit ayam goreng KFC lagi. Tuan-tuan, hak tu batal
puasa. Boleh. Bermulanya puasa ketika azan dilaungkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tu tak, terus tak dimakan dah. Berhenti. Kunyah pun berhentikan dah. Tak ada makan lagi. Masuk waktu berhenti makan. Dan sebaiknya berhentilah seminit 2 minit sebelum masuk waktu. Okey, kerana kemungkinan Bilal tu dia azan terlewat seminit. Sebenarnya dah masuk waktu. Mungkin dia terlewat. On the way dia nak pergi ke tempat wuduk, on the way nak ke tempat wuduk, kakinya terpijak jarum. Jadi dia aduh sekejap tu dah setengah minit. 1 minit baru dia azan. Jadi kita makan. Jadi eloknya nak selamat, tak payah makan beberapa minit sebelum daripada azan. Selesai. Imsak kan, waktu imsak kan. Baik, yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima, di antara sunat-sunat orang yang berbuka puasa itu, setelah dia datang pergi ke sembahyang subuh berjamaah di masjid, ada satu sunnah yang mungkin jarang kita tinggal, tapi ini pernah dibuat oleh Nabi SAW, iaitu selepas daripada azan nak tunggu ke sembahyang subuh, boleh baring-baring santai. Bahasa Melayunya tidur-tidur ayam. Nabi pernah baring dan pada lambung, atas lambung kanannya sebelum menunggu solat didirikan. Okey, sebelum solat didirikan, baring atas lambung kanannya. Itu boleh buat tuan-tuan kalau nak buat. Ni bukan bulan Ramadannya, tak Ramadan pun boleh buat. Okey, tak Ramadan pun boleh buat. Itu pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Selesai. 3. Kemudian bulan Ramadan, ketika seorang itu mula menjalani Ramadan, antara sunnah di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah tidak bersiwak atau bersugi setelah gelincir matahari. Jangan bersugi atau bersiwak atau gosok gigi setelah gelincir matahari. Dalam mazhab Asy-Syafi'i hukumnya makruh. Dalam mazhab yang lain tidak makruh, kerana mazhab Syafi'i mengambil makna hadis daripada Nabi SAW. Baginda pernah bersabda, orang bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi. Okey, lebih harum daripada kasturi. Oleh itu janganlah menghilangkan bau mulut tersebut, menurut Imam Asy-Syafi'i. Manakala mazhab lain pula mengatakan bahawa maksudnya adalah hakikatnya itu, bukan baunya itu. Maksudnya hakikatnya orang puasa ni di sisi Allah lebih harum. Tak kiralah mulutnya berbau ke tak berbau, di sisi Allah dia harum. Okey, lebih kasturi. Tuan-tuan, di atas itulah mazhab Asy-Syafi'i memakruhkan gosok gigi pada siang Ramadan selepas gelincir matahari, kerana ketika itulah mulut mula berubah bau. Baik, selesai. Itu Ramadan. Kemudian sunnah besar dalam bulan Ramadan, ketika kita menjalani dah puasa, tak makan, tak minum, tak bersetubuh di siang hari, sampailah kita kepada peringkat yang pertama, ataupun sampailah kita kepada nak dekat buka puasa, maka di sini ada satu amalan yang sangat digalakkan oleh Islam, digalakkan oleh Nabi SAW, iaitulah memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Fadilatnya, pahalanya besar. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, baginya pahala semua orang yang makan makanan dia. Siapa je makan makanan yang dia sediakan, dia dapat pahala orang yang berbuka itu, tanpa mengurangkan pahala orang yang berpuasa itu walau sedikit barang sekalipun. Jadi tuan-tuan, kalau dapat, ngunjunglah ke rumah jiran kalau masak lebih. Unjung ke rumah jiran kalau masak lebih.
Kalau ada lebih, berikanlah, sampaikanlah, panjangkanlah makanan-makanan kepada orang-orang yang kita kenal, supaya mereka makan daripada makanan berpuasa kita. Sunnah ketika berbuka puasa pula, yang pertama memperbanyakkan doa sebelum buka puasa. Antaranya boleh diamalkan, kalau di Yaman biasa amalkan macam ni sebelum nak buka puasa. Baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Banyak akan sebut itu sebelum buka. Banyak akan sebut sebelum buka. Kemudian berdoalah dengan doa-doa yang baik, kerana doa orang yang berbuka puasa itu mustajab. Kemudian ketika nak makan, mulakanlah makan dengan sesuatu yang manis. Antara yang paling digalakkan untuk berbuka dengannya adalah iaitu dengan kurma ataupun tamar-tamar. Kalau tidak ada rutab, kalau tidak ada kurma kering pun tak apa, balah pun boleh. Dan kalau tak ada apa je yang manis, buah tembikai, madu asli, madu tualang, madu kelulut, asalkan dia manis. Kalau tidak ada, seteguk air dulu yang manis pun boleh. Kalau tak ada tuan-tuan, apa-apa sajalah yang dekat. Kek pun manis boleh tuan-tuan, kalau dah tak ada. Ni cerita kalau tak ada tuan-tuan, kalau tak ada. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, tapi senyuman manis tak masuk tuan-tuan. Okay, tengok kawan dia senyum manis. Manis betul kamu senyum. Dah, terus makan ayam percik. Tak tuan-tuan. Maka cari makanan-makanan yang manis, khasnya seperti buah-buahan, kemudian baru makan. Kemudian hadirin yang dikasihi sekalian, setelah buka puasa kan dah baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dah buka puasa dah. Buka ringan atau buka berat? Ada orang buka ringan, makan kurma, minum air, makan kuih, berhenti sembahyang maghrib. Dah siap sembahyang, baru dia makan betul-betul. Tuan-tuan, yang mana-mana pun, doa lepas buka puasa jangan tinggal. Nabi ajar. Apa doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dah, kemudian sambung, zahabadh dhama, hilanglah dahaga, wabtallatil uruq, basahlah tekak, wasabatal ajru insyaallah, kekallah pahalanya insyaallah. Ini doa lepas buka tuan Haji, jangan lupa. Zahabadh dhama wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Hilanglah dahaga, basahlah segala urat tekak, kekallah pahalanya insya-Allah. Doa lepas buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kenapa doanya lepas buka bukan sebelum buka? Kerana fi'ilnya itu fi'il madhi, past tense, bukan present tense atau past continuous tense. Betul? Allahumma laka sumtu, ya Allah, kepada engkaulah aku telah berpuasa, bukan akan puasa. Wabika amantu, dengan engkaulah aku telah beriman dan percaya. Beriman maknanya beriman dengan kefarduan puasa dan aku berpuasa. Wa ala rizqika
aftartu, di atas rezekimu aku telah berbuka. Kan aku telah berbuka, bukan aku akan berbuka. Kan makcik? Kan banyak baca sebelum, lepas wa ala rizqika aftartu, di atas rezekimu aku telah berbuka, bukan di atas rezekimu aku akan berbuka. Telah tu fi'il madhi dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggeris past tense, lepas dah. Okey, telah berbuka. Wa ala rizqika aftartu. Jadi tuan, tak apa, betulkan yang biasakan yang betul. Walaupun kadang-kadang yang tukang baca doa tu pun ustaz juga. Tapi cakaplah kat ustaz tu, ustaz nak tanya sumtu ni past tense ke present tense? Gitu tuan. Tak apa, tanya tuan, tak apa kan. Ustaz pun buka balik buku saraf. Ni dalam ilmu saraf kan. Sama yasumu sauman fa huwa shaimun wa dzaka sumun. Shaim la tasum. Tak jumpa. Fi'il mudhari'. Sama. Sumtu. Betul, fi'il madhi. Barulah tuan-tuan benda dah lepas, bukan benda akan datang. Okey, dan itu adalah buka puasa. Setelah kita berbuka puasa, kita pun solat berjamaah. Setelah tuan-tuan solat berjamaah, hidupkanlah di antara maghrib dan isyak itu dengan benda baik. Pandangan saya lah ni, pandangan je kalau boleh tuan-tuan. Lepas buka puasa tu, kalau pergi masjid sempat, teruslah duduk di masjid, tak payah balik sampai isyak. Dan kalau boleh, ni kalau boleh lah tuan-tuan, kalau boleh je lah, kalau tak boleh nak buat macam mana. Kalau boleh masa buka puasa tu, janganlah makan terlalu banyak. Jangan makan terlalu banyak. Bila kita makan terlalu banyak, masa kita nak isyak dan tarawih nanti, dia rasa jadi malas, jadi lesu. Ya? Pasal perut kita penuh dengan makanan. Bila perut penuh dengan makanan, kita bangun sembahyang isyak ataupun tarawih dengan pergerakan yang banyak, dia jadi lemah, dia jadi malas, dia jadi nak tidur je, ngantuk terus mata. Jadi kalau boleh makan sekadarnya. Yang sedap-sedap tu, yang sedap tu kan, yang kita beli martabak, ayam golek, ayam goreng rangup, ayam gunting tu, rasa sikit bagi semua kat kepala dah. Okey, lepas isyak masa moreh, yang tu bantai betul tuan-tuan. Tapi biasanya waktu tu dah habis dah semua makanan berpuasa. Okey, kalau boleh simpan tuan-tuan buat macam tu, sebab nanti tak ada tenaga kita nak malam bangun sampai 20 rakaat. Kadang-kadang tak kuat sebab makanan penuh di dalam perut. Yang lebih malang lagi tuan-tuan, ada orang jadikan buka puasa ini adalah balas dendam. Aku dah tak makan 13 jam, 14 jam. Aku nak makan qada untuk 13 jam. Sampai tersandar. Minum eno baru boleh sedawa. Yang ni tuan-tuan memang confirm 8 rakaat. Tanpa khilaf. Jadi tuan-tuan, kalau boleh, kerana puasa itu kan tujuannya menahan diri. Kalau sampai buka puasa, makan pun tak boleh nak tahan dan kawal, maknanya belum berjayalah didikan siang. Bukan tak boleh makan, tapi jangan mentak darah. Jangan makan tu tembolok, masuk semua dah tuan-tuan. Tahan. Kerana kita dididik untuk tahan di waktu siang, maka di malamnya jangan kita bazirkan latihan kita itu dengan perkara-perkara tersebut. Selesai. Habis dah berpuasa, dah makan pada kadarnya, pergi sembahyang dah. Hidupkan antara maghrib dan isyak dengan amalan-amalan baik, khasnya baca Quran. Waktu tu orang semua kat rumah sambung makan, tuan-tuan duduk di masjid baca Quran. Itu yang terbaik. Tak ada gangguan. Tuan-tuan seorang-seorang baca boleh banyak. Kemudian masuk kepada salat isyak. Setelah kita salat isyak, kita pun salat sunat tarawih. Ingat, apa je sembahyang yang kita lakukan selepas isyak, itu dianggap sebagai
Ihya'ul lail, menghidupkan malam. Okey, itu semua dianggap sebagai menghidupkan malam. Tak tidur pun tak apa. Jangan nak tunggu tidur dulu. Dah tidur bangun tak. Lepas isyak tu, itu semua dah dikira menghidupkan malam Ramadan. Nak tahajud baru kena tidur. Nak tahajud tu baru tidur dulu, baru kena tahajud. Hak lain tu semua tuan-tuan boleh buat malam tu. Qiyam, i'tikaf, tarawih, baca Quran, zikir, wirid. Semua itu dianggap menghidupkan malam. Okey, dianggap menghidupkan malam. Okey, khasnya 10 akhir. Tak tahulah tuan-tuan, masjid Sultan Ibrahim ni kunci ke tak kunci 10 akhir saya tak pasti. Open. Tuan-tuan buka 24 jam. Okey tuan, itu yang terbaik. Kalau boleh masjid 10 yang akhir ni jangan kunci langsung, tapi pasanglah CCTV. Takut tabung kena angkat tak perasan pula. Okey tuan Jadi maknanya CCTV pasang 24 jam, kerana itu adalah waktu utama untuk i'tikaf. Baik hadirin yang dikasihi sekalian, sebagai mengakhiri tazkirah Ramadan kita pada pagi ini, suka untuk saya mengingatkan diri saya dan kepada semua para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat untuk menggunakan sebaik-baik doa kita di bulan Ramadan yang makbul dan mustajab ini untuk mendoakan kepada saudara-saudara kita di Filistin dan Gaza secara khusus. Doakan mereka, jangan lupakan mereka, jangan biarkan mereka sendirian. Di saat kita Ramadan dengan makanan yang melambak-lambak sampai membazir, berdosa dengan pembaziran tadi, ada saudara-saudara kita yang mengutip tepung-tepung yang tumpah di atas tanah untuk digunakan masak berbuka puasa. Ada saudara-saudara kita seagama dan seakidah yang tidak memiliki air bersih untuk diminum. Air yang ada adalah tadahan hujan pada musim yang lepas, yang bercampur dengan kekotoran atap dan debu-debunya. Itulah yang mereka minum untuk berbuka puasa. Menghadapi peperangan dan tembakan pada bila-bila masa, itu sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita di bumi Gaza dan juga Filistin. Oleh itu tuan-tuan, saya bermohon kepada tuan-tuan semua, makcik-makcik, ibu-ibu ni semua ada doa mustajab. Tolonglah doakan Allah berikan bantuan dan kemenangan yang segera kepada umat Islam yang sedang berjihad di bumi Palestin. InsyaAllah, mudah-mudahan Ramadan kali ini mereka sambut raya dengan kemenangan. Mereka bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka betul-betul memuji Allah dengan takbir kejayaan dan kemenangan dalam peperangan di Palestin, insya-Allah taala. Jadi sekadar itulah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah taala rahmati dan berkati kita semua. Dan dimaklumkan tuan-tuan, jangan ke kedai-kedai sarapan pada pagi ini. Okey, tidak dibenarkan dan masjid pun tak sediakan sarapan. Jadi tuan-tuan teruslah beriktikaf, buatlah apa-apa aktiviti yang berfaedah, untuk terus pergilah ke kuliah-kuliah duha yang ada dan sebagainya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.